berkaitan kepada perkara yang lawan kebajikan. Tambahan pula nafsu ni dia lebih serasi dengan hak luar. Hak dalam ni akal. Nafsu ni lebih serasi dengan hak luar. Nafsu mudah tertarik dengan dunia. Nafsu mudah tertarik dengan manusia. Nafsu mudah tertarik dengan syaitan. Tu hak luar belakang tu. Dunia barang luar. Manusia barang luar. Syaitan barang luar. Hak barang dalamnya akal. Nafsu ni dia tak nak pergi kepada akal, nak pergi kepada hak luar. Terutama sekali syaitan. Pada ni. Hak ni hak nafsu yang tidak terlatih, tidak dikawal, dikekang dengan takwa. Jadi sekarang bicara berkaitan dengan 4 perkara yang menghalang, yang menegah daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqabah yang ketiga, aqabatul awaik. Awaik ni perkara-perkara yang menegah daripada kita beribadah kepada Allah. Menegah daripada beribadah ni adalah ibadah yang disunatkan kepada kita. Ibadah fardu sembahyang tetap tu tak pernah tinggal. Ibadah fardu puasa Ramadan tu tak pernah tinggal tu. Apa dah ni? Ibadah fardu membayar zakat tu tak pernah tinggal. Ni hak ibadah yang disunatkan. Ibadah yang disunatkan. Sebab bicara berkaitan dengan awaik ini adalah bicara selepas daripada taubah. Bicara perkara-perkara yang menegah daripada amal ibadah dibicarakan lepas taubah. Sebab tanpa taubah, amal ibadah sunat sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal ibadah kefarduan yang lain, itu bicara kefarduan. Taubah bicara kefarduan. Sembahyang fardu itu kefarduan yang lain. Puasa fardu itu kefarduan yang lain. Walaupun ditinggalkan kefarduan yang wajib ijma' ulama taubah sekalipun, tetap dia kena jaga hak kefarduan sembahyang contohnya, kefarduan puasa Ramadan contohnya. Kalau dahulu dia tinggal sembahyang, kalau dahulu dia tinggal puasa, maka wajib dia bertaubah kepada Allah. Wajib dia bertaubah kepada Allah. Salah satu rukun taubahnya kena qadakkan kembali sembahyang puasa yang ditinggalkan masa terdahulu. Tapi dia tidak qadakkan kembali. Maknanya dia belum bertaubah daripada dosa besar lampau, tinggal sembahyang, tinggal puasa. Patuh sembahyang harian tetap. Jangan pula saya sembahyang yang saya tinggalkan pada masa terdahulunya belum diqadakkan, sembahyang sekarang tak boleh lagi lah, tak boleh. Sebab itu kewajipan yang lain. Puasa yang terdahulu yang saya tinggalkan, saya belum taubah lagi, saya belum qada lagi. Jadi kalau masuk Ramadan saya tak mau puasa lagi lah, tak boleh. Itu kewajipan yang lain. Pada ni. Jadi bicara awaik yang menegah daripada ibadah ni selepas dia taubah adalah ibadah yang sunat. Sebab nak memperbanyakkan amal-amal ibadah yang sunat, wajib didahulukan dengan taubah. Tanpa taubah, amal ibadah sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam di hadapan dia akan cerita, dia akan ceritalah. Terkadang mengsia-siakan satu kewajipan hak syariah batin, mengsia-siakan satu kewajipan syariah batin. Contohnya mengsia-siakan taubah, tidak bertaubah kepada Allah. Itu satu. Kalau tidak zuhud pula, tidak tawakul pula, tidak ikhlas pula, tidak sabar pula, tidak syukur pula, tidak redha dengan qada Allah Ta'ala pula, tu lagi paruklah. Satu sahaja daripada
kefarduan batin. Contohnya taubah yang wajib ijma' ulama, perintah jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata engkau tinggalkan, engkau sia-siakan, engkau tinggalkan satu kefarduan yang ni kefarduan batin yang wajib ijma' ulama dalam keadaan engkau menjadi kata masghul, mana bersibuk berbimbang dengan semai sunat. Masghul dengan semai sunat ni bukan semai rawatib, bukan semai duha, bukan semai witir. Tu hak tunjang tu. Tu hak tetap dah tu nya. Rawatib, duha, witir tu hak tunjang. Hak masghul ni memang semai sunat. Dan engkau masghul dengan puasa sunat. Didatangkan dua contoh. Sebab apa? Inilah dua amal sunat yang paling besar pahala. Sembahyang sunat nombor 1, puasa sunat nombor 2. Hak paling besar pahala daripada amal-amal yang sunat. Tapi yang saya kata engkau meninggalkan kefarduan hak batin yang ijma' ulama, contohnya taubah, tiba-tiba engkau bersibuk dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat, macam kata, maka tiada sesuatu pun bagi engkau. Tak ada, Tuhan takkan terima sama sekali. Taubahnya tidak, sembahyang puasa lampau qadaknya tidak. Oh, rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, berselawat, tak ada, Tuhan takkan terima. Ini hak dalam kitab Minhaj. Itu hak amal sunat. Hak amal kefarduan itu bicara lain. Tak ada ni. Amal kefarduan itu bicara lain. Hak ni bicara berkaitan dengan amal-amal yang sunat. Taubah ke tidak taubah ke sembahyang fardu tetap. Taubah ke tidak taubah ke dosa-dosa lampau, hak puasa fardu tetap. Ni hak amal-amal yang sunat. Amal sunat ni selepas daripada taubah. Pada ni taubah daripada dosa-dosa yang besar. Apabila kita ada ilmu, kita jaga agama kita, dosa-dosa besar ni terpelihara lah. Hak berlakunya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil tu khilaf ulama pula lah, wajib bertaubah ataupun tidak. Sebab dosa-dosa kecil boleh diampuni dengan amal-amal ibadah kita. Dosa-dosa kecil ni bukan kata amal ibadah fardu. Sembahyang fardu sama telah lah. Bukan dosa-dosa kecil ni boleh diampuni dengan amal-amal ibadah yang sunat. Dosa-dosa kecil ni boleh diampuni dengan amal-amal yang sunat. Kalau amal yang fardu macam sembahyang fardu, tu tetaplah tunya ni amal sunat. Boleh mengkifaratkan akan dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Jadi dosa kecil ni khilaf ulama, wajib bertaubah ataupun tidak wajib bertaubah. Hanya semata-mata perbanyakkan wa amal. Wa tu'is sayyi'atal hasanatan tamhuha, Nabi kata. Iringi oleh kamu akan kebaikan atas kejahatan yang kamu lakukan. Maka kebaikan tu akan menghapuskan kejahatan yang kamu lakukan. Mana ni? Mana ni? Dosa-dosa kecil, satu, yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa besar, atau sepakat ulama, wajib bertaubat, tidak akan diampuni walaupun dengan sembahyang fardu 5 waktu sekalipun. Jadi bila ilmu ada, kita jaga diri kita molek. Tak ada lah hak paling besar dosanya dosa akidah, tak ada. Akidah Mu'tazilah, tak ada. Kemudian hak dosa-dosa besar, tinggal semai, tinggal puasa, tak ada. Riba, rasuah, tak ada. Hak nak kena jaga moleknya adalah hak dosa besar batin. Bila ilmu kemah dah, tak ada dah hak dosa besar akidah. Dosa besar hak Mu'tazilah tak ada dah tunya. Hak dosa besar zahir kau tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak. Hak tu memang tak ada dah tunya. Hak nak kena jaganya dosa besar hati. Riak dosa besar. Takabur dosa besar. Hasad dosa besar. Ini nak kena jagalah. Nak kena faham pula riak, takabur, hasad tu hak mana. Kemudian hak dicatatkan sebagai dosa itu, dijadikan takabur contohnya sifat hati, bukan lintasan-lintasan. Tengok orang hak agak kurang ilmu, kurang amal,
kurang harta, kurang pangkat, orang biasa-biasa, mari terdetik di hati, baik aku daripada dia. Mari lintasan syarak tak ambil salah. Kita panggil khawatir lintasan. Lintasan perkara yang ittirariyah, bukan ikhtiariyah. Khawatir lintasan perkara yang ittirariyah dia panggil. Perkara yang apa? Yang luar daripada kekuasaan kita. Luar daripada kekuasaan kita. Bukan perkara yang ikhtiariyah. Ikhtiariyah ni perkara yang kita pilih dan kita jadikan sifat hati kita. Itu baru perkara yang ikhtiariyah. Adapun lintasan hati dia panggil perkara yang ittirariyah, maka tidak dicatatkan dosa kepada kita. Ittirariyah, benda yang di luar daripada ikhtiar dan usaha kita. Ada ni. Di luar daripada ikhtiar dan usaha kita. Yang dicatatkan dosanya wa 'alaiha maktasabat. Wa 'alaiha maktasabat. Dan atas seseorang akan kesalahan yang diusahakannya. Ni hak ikhtiariyah. Hak diusahakannya. Dijadikan takabur tu sifat hati dia. Barulah wa 'alaiha maktasabat. Kalau lintasan itu bukan maktasabat. Itu perkara ittirariyah dia panggil. Perkara yang tergagah, yang terjadi tanpa ada pilihan dan kasab usaha daripada kita. Ni kena faham pula situ. Ni sampai peringkat kita lalu tengok orang yang tengok orang gila, contoh dia buat misal lah. Tengok orang gila, mari terlintas di hati kita, baik kita daripada orang gila tu. Habis lalu dah dia kata takabur. Allah. Macam mana? Kalau tengok orang gila macam mana? Baik orang gila daripada aku, nak gila dah tu. Orang gila satu hal dah. Orang hok gila pula bukan gila penyakit. Gila penyakit orang doktor apa? Gila cari penyakit. Dia lain, gila penyakit lain. Gila cari penyakit lain. Gila penyakit bila disiuman kemudian sembahyang puasa tak kena qada. Gila cari penyakit siuman kemudian dia kena qada sembahyang puasa. Ada gila cari penyakit? Tahu gila cari penyakit? Gila penyakit ni mungkin keturunan ke apa ke, mungkinlah. Mungkin dia tu jadi putuslah orang mana-mananya kita kata. Gila cari penyakit ni contohnya dia cocok dadah lah. Bila dia cocok dadah lebih du, dia jadi gila. Gila tu main dadah. Tu gila cari penyakit. Siuman kemudian sembahyang puasa yang ditinggalkan pada masa gila tu kena qada. Dia tak sama dengan gila penyakit. Dia panggil gila bi ta'addin, dia panggil. Gila kerana perkara yang melampaui syarak. Dia main dadah. Tu gila cari penyakit. Bila kita tengok orang gila cari penyakit ni, rasuan hati kita. Main sangat barang. Gila siapa? Tengok. Hati tu main lintasan. Syarat ambil salah tu. Dia ceramah, tengok orang gila je, mari terlintas di hati, baik aku daripada dia. Jadi iblis lalu dah. Sebab apa? Takabur. Kat iblis tu kata takabur kan? Allah. Dia buat agama ni macam mana? Itu perkara ittirariyah. Kena fahamlah. Wa 'alaiha maktasabat. Barang yang diusahakan oleh seseorang. Benda yang ikhtiariyah. Ada ni. Jadi hak tu nak kena jaga tu. Ilmu ada, ilmu yang pertama tetaplah ilmunya. Mari lintasan tu kena jagalah. Mari lintasan baik kita daripada orang gila tu. Kalau orang gila tu orang gila hak berpenyakit, bukan cari penyakit, dia tak ada hisap. Kita ada hisap. Ada ni. Tapi kalau gila cari penyakit tu panjanglah bicara dia ni pula. Sebab dia cari penyakit tu. Gila cari penyakit tu. Maknanya sama ada baik tak baik seseorang meniti titiang sirak lepas baik ya. Baik aku daripada dia bila selepas meniti titiang sirak lepas memang baik itu. Kita bukan meniti titiang sirak. Terima suratan amalan belum. Terima tangan kanan ke tangan kiri ke daripada pihak belakang ke. Belum lagi menempuh hisab.
Hisap kira berbicara ni, dah serenak Adam kita banyak. Daripada muda tu, kita banyak mengumpat orang. Masa hisap kau, pahala kita akan diberi kepada orang yang kita umpat. Banyak mana kita mengumpat kepada orang. Ni masa hisap, kita belum hadapi lagi. Lepas hisap, kena mizan pula, kena timbang pula suratan amalan. Lepas tu barulah meniti tiang-tiang sirat. Lepas meniti tiang sirat, maka kita orang baik. Mana dalam kitab Penuh Berhati dia akan ceritalah macam mana kita nak menjaga hati kita daripada sifat takabur, daripada menjadikan takabur tu sifat hati kita, bukan hanya lintasan syarat tak ambil salah. Jadi ilmu kemah hak dah sebesar akidah terpelihara insya-Allah, dah sebesar zahir ni tak ada lah kita kata. Sebesar zahir tak ada, tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, terbabit dengan riba, terbabit dengan rasuah. Tu hak dah sebesar zahir. Hak dah sebesar batin. Kena kawal takabur, riak, hasad kawal tu. Pada ni. Kawal dengan ilmu lah. Ilmu dia akan bicara. Nak memperbanyakkan amal sunat. 4 perkara yang menegah dengan dunianya, dengan manusianya, dengan syaitan dan dengan nafsu. Nafsu lah hak paling sukar sekali. Sebab nafsu ni kita dah. Nafsu ni kita, dan kita tidak boleh nak asingkan diri kita daripada nafsu. Tak boleh nak asingkan kita daripada nafsu. Maknanya kita nak sebagaimana kalau dunia kita boleh zuhud, berpaling daripada dunia. Sebab dunia ni hak luar. Zuhud ni berpaling hati. Dengan manusia kita boleh asingkan diri. Asingkan diri ni bukan makna kita asingkan tubuh badan kita. Sebab kita manusia, kita berkeluarga. Manusia yang paling hampir yang menegah kita beramal ibadah adalah kalau suami, isterinya. Kalau isteri, suaminya dan anak-anaknya. Jadi nak uzlah, nak asingkan macam mana? Tu balik pada ilmu lah. Nak uzlah, nak asingkan macam mana? Jangan kita buat ibadah kita duduk senyap dalam bilik buat ibadah. Lepas nak bini kat luar buat apa? Drama. Dah mana ketua keluarganya? Tu lebar tu dalam bilik buat ibadah. Berzikir, membaca Al-Quran. Lepas tu luar tu apa tu? Berhibur. Rumah siapa? Rumah orang ibadat dalam tu lah. Rumah dia. Berhibur dengan apa? TV hak dia buat beli. Berhibur dengan apa? Dia ibadat dalam bilik. Hak dak berhibur luar tu boleh ke dia belakangnya. Dalam rumah dia, TV dia konak-konak duduk dalam bilik baca Quran, berzikir. Lepas tu hak anak bini hak duduk luar tu biar ke dia tak peduli. Tu jahil. Nak uzlahnya macam mana? Hak dengan manusia pula. Hak dengan syaitannya nak hadapi dengan zikrillah. Zikrillah hak wajibnya hak mana? Zikrillah hak sunatnya hak mana? Hak tu balik kepada ilmu. Sebab saya sebut dah berulang kali, dalam kitab Minhaj ni tak ada bicara lah, melainkan permulaannya ilmu. Sebab itulah kita nak bicara perkara menegah daripada amal ibadah ni. Yang pertamanya taubah. Nak taubah yang pertamanya ilmu. Tetap dah situ. Nak taubah yang pertamanya balik kepada ilmu. Ilmu, taubah, barulah nak bicara hak berkaitan dengan perkara-perkara yang menegah kita daripada memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Sebab amal-amal yang sunat lah yang bawa kita kepada taqarrub ilallah, menghampirkan diri kita dengan Allah adalah daripada amal-amal yang sunat. Amal-amal yang kefarduan, hak tu tetap dah lah kitanya. Amal-amal kefarduan tetap. Nak jadi kita ni ada modal berjumpa dengan Allah, lengkapkan amal-amal yang fardu. Nak selamat berjumpa dengan Allah, lengkapkan amal-amal yang fardu. Yang paling besarnya akidah, kemudian kefarduan zahir, kemudian kefarduan batin, semuanya tu balik kepada ilmu. Itu tetaplah.
Tapi bukan hanya nak cukup modal, nak untung yang besar dengan amal-amal yang sunat. Bukan hanya setakat nak selamat di hari akhirah, nak dapat darajah yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, pergi kepada amal-amal yang sunat. Penekanannya adalah kepada amal-amal yang sunat. Penilaian sama ada kita ni orang yang benar-benar kasih akan agama Allah Subhanahu wa taala, pergi kepada amal-amal yang sunat. Tapi jangan salah faham, kefarduan itu mandatori tu. Kefarduan itu mandatori. Tu tak ada pilihan, tetap dah tu. Hak sunat ni tidak mandatori. Tak buat tidak dijanji seksa. Oh, sunat je. Sunat je. Oh, kalau gitu tak apa tak buat. Tak apa tak buat, sunat je. Gitu kan. Kita balik kepada takrifan sunnah tu kan, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Barang yang dijanjikan pahala kerana mengerjakannya, dan barang yang tidak dijanji seksa kerana meninggalkannya. Tinggal tak berdosa. Tapi barang yang dijanjikan pahala kerana mengerjakannya, apabila tidak kerjakannya, rugi sangat-sangatlah sebab dijanjikan pahala. Tapi tak ada lah bunyi gitu kita ni. Oh, sunat je. Bujur kok sunat je. Taklah kata, sunat. Allah sayangnya lah selama ni tak tahu. Tak ada timbul ayat gitu dah. Ke mana? Kita belajar-belajar kemudian, tahulah perkara tu sunat. Tapi kita tak buat lah sebab kita tak tahu. Jadi timbulnya, mujur kok sunat. Oh, kalau wajib berat kita tak tahu. Tak ada timbul kata Allah lah selama ni rugi sangat-sangat lah, tinggal perkara yang sunat. Tak ada ayat tu. Jadi hak sunat ni tidak mandatori. Hak tak mandatori ni lah penilaian, bukan hak kewajipan. Kewajipan tu mandatori, hak tu bukan penilaian. Faham tak ni? Tapi jangan salah faham ni, tak ada hak tu bukan orang lah. Tak ada bicara lah hak tu kalau tak ada hak kefarduan. Tapi penilaian bukan di amal kefarduan. Tapi amal kefarduan ni hak dengan ilmu lah. Sebab kewajipan yang paling besar akidah. Akidah balik kepada ilmu. Kemudian hak zahirnya semayang, amal yang paling besar. Semayang pun balik kepada ilmu. Balik pada ilmu, bukan semayang adah. Semayang adah tak bicara. 5 waktu dia semayang, ilmunya tidak didahulukan. Berjemaah 5 waktu, dia jaga jemaah 5 waktu, tapi ilmu bab jemaah tidak dipedulikan. Tu dalam kitab Mihak tak bicara tu. Ada ni. Pertama sekali, hak kefarduan yang paling besarnya akidah ahli sunnah wal jamaah, itu kefarduan hak paling besar sekali. Sebab nanti akan bicara nak kekang nafsu adalah dengan takwa. Takwa hak paling besar dalam kitab Mihak adalah takwa anisyirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah. Takwa yang kedua, takwa daripada akidah yang bid'ah, terpelihara daripada akidah Mu'tazilah. Barulah takwa yang ketiga, takwa daripada hak furung agama, daripada maksiat hak furung agama, cabang agama, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Tapi dimulai dengan terpelihara daripada menyekutukan Allah, terpelihara daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, bab pegangan, kufur pegangan. Tu barulah pergi kepada takwa daripada pegangan yang bid'ah, pegangan yang Mu'tazilah. Itu paling besar sekali tu. Jadi itu balik pada ilmu lah. Itu paling besar sekali. Barulah pergi pada takwa daripada maksiat hak furung agama, hak zahir dan hak batin. Faham tak? Mana kalau tak ada ilmu pegangan macam mana? Tambahan sekarang ni pula, ujian yang paling besar, ujian akidah, bab pegangan. Terutama sekali dia bab qada dan qadar. Dalam bab qada dan qadar ni kok, ni saya minta maaf lah, kena nyatakan. Contohnya Ahmad Malang adalah radio Aikim. Ahmad Malang, tajuk qada dan qadar sekalipun, 1 jam tajuk tu sekalipun,
Bukan akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibicarakan. Akidah yang terpesong. Daripada mereka pula yang pegang bahagian penyelidikan. Tak ada bahagian penyelidikan. Dia ada bahagian penyelidikan. Dia punya kuasa bahagian penyelidikan ni, kamu ada apa tauliah sekalipun, mereka boleh ambil kerat. Pandai ni. Ada tauliah, dia boleh ambil, gitulah konon-kononnya. Boleh kerat, boleh guting lalu dah. Kamu tak boleh mengajar dah. Bukan kata dia majlis surau, di rumah pun kamu jangan mengajar. Maknanya powernya bahagian penyelidikan, diselidik. Dapat maklumat, pegangan salah, ajaran salah, dia ada kuasa. Walaupun waktu ada tauliah sekalipun. Ini bahagian penyelidikan. Tapi malangnya bahagian penyelidikan, cerita bab qada dan qadar bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tersebarnya di mana? Di Masjid Surau. Masjid Surau terhad sahaja. Bahawa dia IKIM yang pendengarnya berjuta. Yang pendengarnya berjuta. Pada masa live terus berjalan. Diulangi kembali pula live tu. Faham tak ni? Diulangi kembali. Siapa sebenarnya yang mengada? Yang pena syariah. Tak ada pena syariah dah. Pena syariah bank apa gitu dah. Jadi IKIM siapa dia punya apa? Ahli pena apa mungkin? Yang mengawal selia. Hak rakaman-rakaman pengajian, terutama sekali bab akidah malam. Lepas tu, haklah. Maknanya kita kena sentiasa sebut. Kena sentiasa peringat. Sebab kita waktu tu ni, radio lain kita tak buka dah. Buka di IKIM lah. Gitu je lah. Tapi, dengar bab pegangan. Alhamdulillah, ada tajuk pegangan. Boleh kita tumpang dengar. Kena hati-hati. Sudah berulang kali dah di IKIM ni. Bab qada dan qadar didatangkan mereka yang menghuraikan yang bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Dengan huraian yang terpesong, bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Daripada orang yang bahagian penyelidikan. Saya pernah berjumpa sekali dengan orang bahagian penyelidikan. Dia pergi selidik satu kuliah, kemudian minum air. Oh, dia kata yang mengajar tu salah lah maknanya. Kat mana? Dia mengajar, dia kata terbang burung tu bukan sayap yang buat. Qada juga. Jadi salah orang tu mengajar. Terbang burung tu qada bukan sayap. Dan maknanya apa? Terbang burung tu sayap yang buat. Ni bahagian penyelidik ni. Dia nak selidik orang yang mengajar tu. Sebab dapat maklumat salah pengajaran. Yang diselidik pun bengong juga. Lagi bengongnya, lagi berat. Ada ke yang mengajar terbang burung Allah yang buat, bukan sayap. Itu memang Allah yang buat. Sekalian qada dan qadar. Sayap tu makhluk tak ada bekas. Badan ni. Dan Quran disebut yatiru bijanahaihi. Terbang dengan dua sayap. Itu majaz dipanggil. Letak pada zahir je. Bukan hakiki. Yang menerbangkan burung qada dan qadar, bukan sayap. Yang mengajar tu seumpama tu. Dia kata ada orang mengajar begini. Salah maknanya. Ni bahagian penyelidik nak selidik macam mana. Ni akhir zaman, fitnah besar, fitnah akidah. Jadi bicara bab ilmu, bicara bab, nanti aku bicara bab takwa, nombor satunya adalah bab pegangan. Jadi ilmu yang pertama pastikan ilmu akidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ketakwaan yang kita nak pelihara daripada pegangan yang terpesong. Ni di akhir zaman. Banyak, walaupun di kalangan orang-orang agama, tiba-tiba berpegang akidah yang terpesong. Lepas tu terkadang dalam kitab-kitab tauhid menyatakan, terkadang terpesong pegangan daripada mereka yang tidak disangka-sangka. Siapa yang tidak disangka-sangka? Orang yang dikenali sebagai orang yang berilmu, tiba-tiba bawa pegangan yang terpesong. Terutama sekali dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkendak ia hamba tiba-tiba kepada bahawa mengkekangkan akan dia, mana mengawal akan dia akan nafsu dengan kekang takwa. Dengan takwa. Itu takwa yang pertama, takwa daripada menyekutukan Allah, takwa daripada pegangan yang bid'ah, takwa daripada terpelihara daripada maksiat furung agama, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.